أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أن نصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita merafakkan segala-gala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya untuk kita menghabiskan seperti kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita nak hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya. Menandakan begitu banyaknya nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selaras mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana matlamatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berpuji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan keizinannya kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-8, iaitu pada menyatakan membesarkan diri ataupun pada menyatakan sifat takabur. Pada perbahasan terdahulu kita telah melihat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala daripada ayat-ayat Allah taala dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan daripada sudut amaran keras daripada Allah taala kepada orang-orang yang takabur, ini orang-orang yang membesarkan diri. Karena sifat takabur ini bukan sifat makhluk, tetapi sifat takabur ini adalah sifat Khalik, sifat pencipta, layak untuk dia takabur. Kalau kamu tu hamba, mana mungkin untuk kamu takabur? Kenapa? Kerana kamu tidak memiliki apa-apa. Ini kita sambung pada satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal kibr. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Hadis ini hadis yang kedua kita baca dalam bab takabur. Nabi mengingatkan kepada kita apa ancaman kalau kita masih lagi rasa nak simpan sifat takabur, ataupun kita nak juga sifat takabur tu ada pada diri kita. Maka ancaman ini adalah bukan satu ancaman yang berat daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Tak masuk syurga. Maknanya tak masuk syurga ni apa? Memang tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Kerana memiliki misqala habbah, sebesar berat biji sawi. Tuan-tuan bayang, biji sawi ni halus adalah kan? Tapi sebenarnya habbah di sini lebih halus daripada biji sawi. Sebab tak ada perkataan lain kalau nak terjemah bahasa Melayu nak sebut halus ni. Selalunya ulama-ulama letak ataupun pengarang terjemah dengan makna biji sawi dah menunjukkan tentang kehalusan. Tuan-tuan bayang, sehalus itu pun boleh menghalang seseorang untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Tambah yang lebih besar daripada itu.
Maka oleh kerana itulah diberikan kepada kita ancaman-ancaman ini supaya kita dapat merenung, fikir balik. Allah Ta'ala sebut dah pada ayat yang lepas akan dihumban ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kita dah jumpa hadis yang kedua menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kata orang yang takabur ni dia seolah-olah merebut sifat aku, kata Allah Ta'ala. Dan hadis yang ketiga ialah hadis bagaimana kata Nabi SAW, takkan masuk syurga. Maknanya oleh kerana itulah sifat takabur ni adalah satu sifat yang disebut sebagai satu dosa. Kerana apa kata para ulama, dosa itu bahkan disebut dia sebagai satu dosa yang besar. Walaupun dosa itu berhubung kait dengan Allah Ta'ala, tapi dia tetap dosa besar kerana menghalang seseorang yang memiliki sifat tersebut untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita dengar ancaman ni, maka di situ sudah pasti bagi orang yang beriman, dia akan rasa takut, rasa gerun. Sedangkan kalau kita hidup di atas muka bumi ini, kita buat amal kebaikan, salah satu daripada tujuan hadap utama kita ialah untuk esok kita kembali untuk duduk ataupun masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi rupa-rupanya apabila kita tidak faham, maka kita menjadikan sifat takabur itu salah satu dalam bentuk kehidupan kita ataupun dalam diri kita, maka di sana membinasakan semua amalan-amalan yang lain. Maka itu sebab sifat takabur ni kena usaha macam mana cara nak didik jiwa supaya tidak memiliki sifat takabur. Lawan kepada sifat takabur ialah sifat tawadhu', iaitu merendah diri. Maka ni semua perkara yang akan kita bincangkan pada perbincangan yang akan datang. Dan seperti adalah membesar diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Iaitu sifat takabur itu satu sifat yang dicela oleh syarak. Lawan bagi sifat takabur ialah sifat tawadhu'. Tawadhu' ni maksud merendah diri. Merendah diri ni pun dia tak boleh nak buat, maka dia mesti hasil daripada kefahaman, hasil daripada dia faham, sehingga dia mampu untuk merasakan bahawa diri dia ni benar-benar tak ada apa-apa. Kalau nak berlaku, nak sebut boleh, tapi kita nak rasa diri ni tak ada apa. Maka itu sebab perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini, sehingga kan kata para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal pencipta dia. Sebab kata setengah para ulama, di antara jalan untuk kita mengenal Allah Ta'ala ialah dengan kita mengenal siapa? Mengenal diri dulu. Ni, kenal diri. Maka nescaya apabila kita kenal diri kita, maka kita akan tahu betapa hebatnya pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itulah nanti yang akan menyedarkan kita tentang hakikat siapakah sebenarnya kita. Akibat daripada kita tidak mengenal siapa diri kita inilah yang menyebabkan kita lupa daratan. Itu bukan sekadar sombong dengan makhluk, akan tetapi menyebabkan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu sebab disebut di sini bahawa lawan kepada sifat takabur tadi itu adalah sifat tawadhu'. Kata Nabi SAW, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah. Tiada menambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Situ bukan meninggalkan, meninggikan. Kalau tidak saya tulis silap typing. Melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Hadis ini ada dua benda. Yang pertama, sifat pemaaf. Maka kerana itu Nabi SAW memuji akan orang yang sentiasa memberikan kemaafan. Maka disebab tiada menambah oleh Allah Ta'ala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain. Sebab sifat pemaaf ni tuan-tuan bukan satu sifat mudah. Nak sebut maaf boleh, tapi hati ni benar-benar untuk merelakan dan melepaskan kesalahan orang ni satu benda yang susah. Tapi kita kena didik diri itu untuk jadi seorang yang pemaaf. Itu sebab kata Nabi, orang yang pemaaf ini ialah orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang pemaaf yang paling kaya ialah dia sedia memberi kemaafan sebelum diminta. Belum minta lagi,
dia maaf dah siap-siap. Maka ni orang yang paling baik. Bahkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu ialah sentiasa memberikan kemaafan. Memanglah kalau kita tengok daripada sudut, sebab apa? Sebab sifat pemaaf ni, kita akan tengok betapa hebatnya sifat pemaaf ni adalah apabila kita faham bagaimana untuk kita mengamalkan ataupun bagaimana untuk kita menghidupkan sifat pemaaf ni dalam kehidupan kita. Maka itu sebab dalam apa-apa dua perkara yang berkaitan dengan agama ni tuan-tuan, dia takkan boleh jadi dengan sendiri, melainkan kita perlu train, kita perlu latih dia. Maka sebelum nak latih, kita kena tahu sesuatu benda yang kita hendak tu dia berharga ataupun tidak. Macam dunia lah, betul? Tuan-tuan tahu, kita kerja bukan senang belaga, kan? Ada orang kerja susah, jabang dia welding lahir, tanya siapa nak welding atas darat politik. Welding dalam ayam, tuan-tuan bayang, jeling balik kita. Kalau tanya dia tak lah. Tapi oleh kerana nak bagi faham, susah-susah pun kita buat. Kita tahu bahawa benda tersebut sukar, bukan semua orang boleh buat. Tapi kita latih, kita tak cekap pun, bahkan kita pun tak tahu dulu, bahkan mungkin tak pernah terfikir ke bidang kerja tu. Tapi dengan lama-lama kita train, kita tahu apa kepentingan kita buat kerja tersebut, maka sehingga menyebabkan akhirnya kita jadi mahir. Benda yang susah kemudian jadi senang. Maka itu pandangan dunia. Maka begitulah juga dengan akhirat. Bila kita tahu satu benda itu berharga, bahkan bila kita tahu hakikat akhirat itulah yang kita cari, maka di sana andai kata ada susah sekalipun, kita akan sanggup harungi. Cuma yang jadi masalah kita hari ini, kadang-kadang kita berkira dari sudut dunia ni, akhirat ni, kita berkira-kira. Ataupun kita tak nak bersusah payah untuk konsisten istiqamah dalam menghadapkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Susahlah nak bangun tengah malam, susahlah nak sembahyang sunat, susah belaka. Tapi masalahnya kita pernah latih ataupun tak, kan? Maka itu sebab kita kena balance, adil. Sebagaimana hak kita lakukan ke dunia, sebenarnya sepatutnya lebih lagi ke akhirat. Sebab dunia ni hanya sifat sementara je. Kalau kita nak kerja pun, kita bukan nak kerja selama-lamanya. Setakat kita mampu, lepas tu kita nak berhenti. Sedangkan perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah perjalanan seumur hayat kita, yang akan menentukan tempat kembalinya kita esok di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak taklif, Allah Ta'ala tak berarti kita sesuatu benda yang tak mampu untuk kita tanggung. Maka di situlah dengan memahamkan kepada diri kita, dan kenapa ilmu itu menjadi satu kewajipan, ialah untuk menunjukkan hakikat sebenarnya, sebagaimana yang perlu kita faham tentang apa yang kita cari sebenarnya dalam kehidupan ini. Jadi sebab disebut di sini bahawa bila kita tahu bahawa sifat pemaaf itu adalah merupakan satu sifat yang terpuji dan satu sifat yang mahal, maka kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk mendidik jiwa kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ujian dan cabaran tetap akan ada. Walaupun kita ngaji puluh kitab sekalipun, belum tentu kita dapat mengamalkan sifat pemaaf. Akan tetapi apabila kita mengetahui dia satu benda yang baik, maka di sana kita berusaha macam mana nak didik diri kita. Walaupun satu masa dan ketika nanti kita gagal untuk mempraktikkan sifat tersebut, maka gagal tadi itu dengan kesedaran, dengan kedaifan, kita merasai betapa lemahnya diri kita untuk memiliki sifat tersebut, maka kita akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan kita akan cuba lagi untuk berjalan. Maka inilah perjuangan dalam hidup kita. Jatuh dan bangun itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan orang yang jahil, yang tidak mengetahui bahawa tentang kenapa pentingnya sifat pemaaf. Bila tak tahu, kadang-kadang dia tidak mengetahui benda tersebut dosa. Itu beza di antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang yang berilmu dia mengetahui, hatta sekalipun dia dah tahu, kemudian dia terbabas, lalu dia melakukan balik dosa tersebut, maka ilmu tadi itu membimbing dia untuk membangunkan dia kembali, ataupun untuk menyedarkan dia kembali tentang kesalahan yang dilakukan. Apabila dia sedar dengan kesalahan tersebut, lantaran daripada itu dia akan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jatuh dan bangun itu Tuhan bagi pahala. Berbeza dengan orang yang jahil,
maka dia tidak menyedari bahawa dia dalam kesilapan dan dosa, lalu menyebabkan dia mengekalkan dosa tersebut. Maka itu di antara perbezaan yang perlu kita faham. Yang kedua ialah sifat tawaduk. Maka kata Allah Ta'ala, daripada sudut dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala meninggikan akan dia. Allah Ta'ala akan meninggikan darjat dia. Nampak macam hina pada orang, nampak hina pada sisi pandangan manusia, ya nampak hina, tetapi di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala meninggikan darjatnya. Dan apabila kita mengetahui bahawa dalam hidup ni kita bukan nak tempat pada hati manusia. Manusia tak boleh beri apa pada kita. Lama mana dia nak puji kita? Dia tak larat nak puji kita sehari pun tak larat. Bahkan pujian manusia ni tidak mampu untuk memberikan apa-apa. Maka bila kita kenal dalam hidup ni, kita nak cari siapa? Kita nak cari pujian Allah Ta'ala. Maka itulah pujian yang hakiki. Maka kerana itulah esok di hari akhirat, orang yang tawaduk ni Allah Ta'ala akan tinggikan darjatnya sehingga dipersaksikan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk. Dan dunia hari ini, kalau orang puji pun habis kuat orang kampung kita, habis kuat pun satu dunia, contohlah kata. Tapi di hari akhirat esok, Allah Ta'ala akan meninggikan darjat orang yang merendahkan diri suatu hidup di atas muka bumi dahulu untuk dipersaksikan oleh seluruh umat manusia. Pasal apa? Atas dunia dulu, dia tidak menginginkan ketinggian. Dia tidak menginginkan tempat pada hati manusia. Kan? Kalau sifat manusia biasa, suka dipuji, suka untuk dapat kelebihan daripada sudut kemasyhuran. Tetapi di sisi agama tidak mengajar kita daripada sudut tersebut, tetapi kita mencari kemasyhuran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW, "Man taraka al-libas at-tawadhu'a lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru 'alayhi, da'ahu Allah yawmal qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha." Artinya, barang siapa meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok-elok kerana merendah diri kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika kuasa ia atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekian makhluk, hingga memberi pilih ia daripada barang yang mana hullah. Hullah ni perhiasan. Segala hullah iman menghendaki ia memakai akan dia. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekian makhluk bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekian manusia, dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Dan makna hullah itu ialah dua helai kain yang baru, iaitu selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Maka dalam hadis ini dan menunjukkan bahawa Allah Nabi SAW sebut, ada orang yang atas dunia dia mampu untuk masyhur, tetapi dia meninggalkan kemasyhuran tersebut demi mencari redha Allah Ta'ala. Maksud pakaian ni tak kira lah pangkat ke apa-apa, jua perkara yang mana dibuang daripada diri dia supaya tak dilihat kelebihan terhadap diri dia. Ini kalau kita tengok dalam sejarah para alim ulama kita, salafus salih kita, walaupun mereka ni alim, walaupun mereka ni hebat, tengok macam mana sifat mereka. Kita boleh tengok bagaimana rendah diri mereka. Kalau dia mendatang majlis ilmu, mereka tu para alim ulama lah. Kita tengok banyak dalam YouTube macam mana akhlak mereka. Sanggup duduk bawah kata majlis ilmu, sebab dalam bab ilmu tak ada nilai pangkat engkau ulama ataupun siapa. Sanggup duduk walaupun hak mengajar tu lebih muda daripada dia, sedangkan dia tu ulama besar. Itu di antara adab. Pasal apa? Tawaduk. Itu salah satu tawaduk. Merendah diri. Salah satu sifat tawaduk. Ini antara yang kita boleh contohi. Kita lihat akhlak-akhlak yang ada, bagaimana mereka ni mengamalkan sifat tawaduk tu dalam kehidupan. Meninggalkan semua kemuliaan-kemuliaan tersebut demi apa? Demi untuk mendapatkan janji yang Allah Ta'ala bagi. Salah satunya dari akhirat kelak esok. Maka Allah Ta'ala seru golongan ini, dan Allah Ta'ala berikan kelebihan daripada sudut dipakaikan mahkota kemuliaan, sehingga dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Maka ni semua habuan yang tak nampak. Sebab oleh kerana habuan tak nampak tu, orang tak apa agama ni, sebab dia sifat dia jauh. Buat hari ni bukan dapat hari ni, sebab buat hari ni dapat di akhirat. Benda pun tak nampak.
Tapi oleh kerana hanya iman saja yang mampu untuk menjadikan kita bersungguh-sungguh keyakinan kita tentang apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Maka itu sebab disebut di sini daripada sudut kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi, daripada kerana ada di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Maka disebut di sini bahawa membesarkan diri ataupun takabur itu adalah merupakan dosa besar. Kemudian padanya itu ada 3 macam daripada kekejian yang besar. Yang pertama, kenapa disebut dosa besar? Merebut sifat yang tertentu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Pertama, sebab dia nak ambil sifat Tuhan. Kamu tu hamba. Sifat takabur ialah sifat Allah Ta'ala. Sebab dia layak, sebab hak dia jaga, maka layak dia untuk takabur, tak ada masalah. Sedangkan kamu hamba yang tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba kamu nak ambil sifat tersebut, tak mungkin. Sebab kata para ulama, di antara sifat yang paling lama di alam ini adalah sifat takabur. Itu apa? Iblis. Ketika diusir, itulah sifat dia. Dilaknat oleh Allah Ta'ala, itulah sifat dia, takabur. Pasal apa? Ketika disuruh wa'idh qulna lil malaikatis judu, ketika diperintahkan kepada mereka, para malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu para malaikat sujud, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbar. Aba wastakbar, maka ketika itu telah berlakulah penderhakaan kerana sifat takabur. Ketika Allah Ta'ala perintah sujud, patut sujudlah. Tak perlulah nak mempersoalkan sesungguhnya aku lebih baik daripada dia, ataupun aku lebih mulia daripada dia. Kau jadikan aku daripada tanah dan kau ciptakan dia daripada, kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Kenapa syaitan ataupun iblis cuba untuk mendalih dan beralasan bahawa sesungguhnya dia lebih mulia? Maka di situ lahirnya sifat takabur. Maka ketika itulah iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala sehingga pada hari kiamat kerana sifat takabur. Rasa diri hebat, rasa diri lebih baik daripada apa, sedangkan itu perintah. Maka kerana itulah disebut bahawa yang pertama kerana merebut sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, mengingkari yang sebenarnya dan menghina manusia. Sabda Nabi SAW, al-kibaru man batara al-haq wa ghamadun nas. Artinya bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak dia akan yang sebenar, dan mengingkarkan dia akan dia dan menghina dia akan manusia. Jadi bila sifat besar diri ni, dia betul belaka, orang lain tak betul, semua dia saja. Maka dia orang tak tengok, tak boleh. Bila ada sifat besar diri, dia rasa semua dia betul belaka. Dia tak mampu untuk melihat kekurangan, kesalahan yang ada pada diri dia. Dia membutakan daripada melihat kebenaran. Yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Jadi yang ketiga, sebab daripada takabur tadi apa? Iaitu bila ada sifat takabur ni, iaitu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Dia menutup segala mata orang yang takabur ni daripada melihat sifat-sifat yang banyak lagi yang baik. Dah semua dia ada, dah semua dia rasa dia boleh. Jadi apa yang nak tengok? Maka tidak lain, maka dia melihat sifat kelebihan itu yang ada pada diri dia. Itu sebab dari sudut kita konteks kita dalam bab ni, dan kalau kita muhasabah diri kita, jangan kata hak besar. Kadang-kadang dalam hidup ni kita lalu, kadang-kadang kita fikir balik banyak mana kita pandang orang, kita rasa orang tu rendah pada kita. Allahu Akbar. Tak kira lah kutip sampah ke siapa, sifat tu tak layak sebenarnya. Siapa pun dia tak berhak untuk kita menyatakan bahawa kita lebih hebat daripada orang lain. Itu sebab nak cerita pada kita para alim ulama dulu,
Para salafus soleh terdahulu mereka bukan sekadar mempelajari teori macam kita dengar dah, tapi adalah sekali mereka mempraktikkan diri. Praktik diri ni tuan-tuan, amali ni kena buat. Itu sebab satu kisah pernah dicerita Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, seorang ulama Mesir Al-Azhar. Dia ni ulama besar masyhur, terkenal di seluruh Mesir. Satu ketika dia pergi di satu tempat bersama dengan anak dia. Bila dia pergi dengan anak dia satu tempat, dia sampai ke tempat tersebut, orang tahu dia sampai. Nak cerita orang seronok dia, orang gembira dia. Dia cerita sampai tahap orang angkat kereta. Ramai ni orang. Tuan-tuan bayang, kereta bukan 3 kilogram. Tapi orang datang ni seronok ni, ulama besar datang. Sampai terangkat kereta nak raih dia. Orang semua sampai habis dah diperai, kereta dia berjalan, dia pesan anak dia berhenti kat depan masjid. Maka dia kata dia nak pergi tandas, ada urusan sikit. Maka dia pergi. Maka anak dia pun tunggu. Lepas anak dia tunggu, anak dia pun risau sebab Syekh Mutawalli ni, Sya'rawi ni, dia ada satu penyakit, dia ada asma. Bila lama dalam bilik ayah, risau. Maka pergi tengok. Pergi kat bilik ayah, dengar daripada luar, ada ayah kat dalam. Tapi cerita bunyi macam orang tengah berui. Maka anak dia pun tolak pintu. Tolak pintu, rupanya Syekh Mutawalli tengah berui jamban. Maka kata anak dia, wahai ayah, apa engkau buat? Kau keluar, ni urusan aku. Sampailah dia selesai, dia gantung jubah dia apa semua, dia gosok sampai selesai. Maka anak dia tanya, apa sebenarnya yang kau lakukan, wahai ayah? Dia kata, tadi waktu aku datang tadi, melihatkan begitu ramai manusia yang meraihkan aku, terlintas dalam hati aku. Lintas. Rasa macam aku ni dimuliakan oleh orang. Mana aku ni rasa macam bagus. Lintas rasa bagus. Kerana sifat lintas tu menyebabkan aku kena rasa buang sifat tersebut. Maka salah satu daripada cara untuk aku buang ialah dengan aku buat kerja, supaya aku rasa, kalau aku rasa kotor ni, diri aku lagi kotor daripada apa yang aku cuci. Itu contoh praktikal. Kalau bayar tu ulama lah. Kita jadi ni ada apa kan? Nak cerita mereka ni ulama sampai tahap tu praktikal dia. Bukan sekadar mereka tahu bahawa benda tu dosa apa semua, tapi macam mana nak buang. Maka sebab tandas tu tempat orang yang selalu pandang tandas tu tempat paling hina. Maka itulah tempat nak ajar diri ni sampai butuhkan dia rasa itulah tempat. Kita gini pun masa geli, tambah kalau macam ni. Tandas kita pun kita cuci kan, betul kata kan. Ni bayar tandas. Itu sebab kalau kita tengok dulu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pun, itulah di antara ajaran yang guru dia beri syarat pada dia untuk berguru. Bayangkan datang nak ngaji, guru kata boleh kau nak ngaji aku, tapi syarat dia cuci jamban. Kalau kita gitu, pakai dak lah. Tapi Imam Ghazali tak tolak. Imam Ghazali buat. Di sebalik perkara yang disuruh oleh guru itu sebenarnya, walaupun nampak secara zahir bukan ada kitab, bukan ada ilmu tu, tapi sebenarnya lebih daripada kitab dan lebih daripada ilmu. Pasal apa? Membutuhkan sifat kebesaran yang ada dalam diri, baru ilmu boleh masuk. Imam Ghazali mahir semua ilmu dah, tuan-tuan bayang, sampai tahap mufti. Dia meninggalkan mufti sehingga dia mendalami ilmu. Tuan-tuan bayang, mufti bukan tu imam. Mufti orang yang boleh berfatwa. Sampai tahap siapa tu guru dia, kalau kita baca sejarah, tukang kasut. Tu guru dia tukang kasut. Salah seorang daripada tu guru dalam dia mendalami ilmu hati, tu guru dia tukang kasut. Jadi kalau kita agak-agak nak mengaji, kita tengok Allah buat kasut. Nak ngaji ilmu agama ni, lain macam ujian. Tapi nak cerita bukan ngaji tu ke, ujian tu. Tu guru dia bagi syarat, boleh kamu nak guru orang aku? Boleh. Tapi sebelum aku datang esok, kawasan ni semua clear, bersihkan dulu. Betul kan? Tu ujian orang dulu. Kalau kita gitu dah, rasa pakai tak ngaji lah. Bukan dah lah. Sebab di sebalik apa yang diberi itu adalah rupanya pengajaran yang lebih besar. Sebab kena buang sifat besar diri. Kalau sifat besar diri ada dalam diri, macam mana nak ilmu masuk? Ilmu takkan boleh masuk. Guru saya selalu pesan, dalam kita nak pergi tuntut ilmu ni tuan-tuan, satu benda, kita kena pergi ibarat dengan gelas kosong. Bila kita
menyebabkan seseorang itu tidak boleh menuntut ilmu ialah mustakbir. Mustakbir ni apa? Rasa besar diri. Yang ni selama mana pun ilmu takkan masuk. Sebab apa? Dia rasa semua benda dia tahu. Dia rasa diri dia hebat. Macam mana ilmu nak masuk? Ilmu takkan boleh masuk. Maka kerana itu disebut di sini tentang gagal untuk dia melihat perkara-perkara yang lebih jauh daripada itu. Dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki. Dan bila sifat takabur ada, macam mana nak rendah diri? Sebab dia rasa dia hebat. Kemudian macam mana lagi dia nak meninggalkan sifat marah? Susah tu. Dah dia besar, dia rasa dia hebat, dia boleh marah semua orang, tidak? Nak diperangkai-rangkai, nampak tuan-tuan? Udah dia ada sifat takabur, maka macam mana nak ada sifat rendah diri? Hilang dia sifat rendah diri. Dah dia ada takabur, macam mana dia nak hilang sifat garang dia? Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kamu salah ke dia yang betul? Habis. Tambah ketika dia pula ada kuasa lagi. Hancur. Berlapis-lapis kehancuran. Tak ada kuasa pun orang lain salah ke? Tambah kalau ada kuasa. Nampak susah tu. Allahu Akbar. Nampak macam benda bagus, benda hebat dia ni. Tapi dugaan yang duduk pada level tu tuan-tuan, berganda-ganda, susah dan payah. Sifat takabur ni, kalau tak ada pangkat pun ada takabur dah. Tuan-tuan bayang kalau ada pangkat, satu ujian pula, ujian pangkat, ujian kemegahan, di situ lahir sifat takabur. Kan bos selalu itu. Bukanlah kata bos ni jahat dah, tapi bos dia ada kuasa. Salah, kamu salah. Orang hak level dia lagi susah dia nak ni. Dia bukan masalah tegas lain, takabur lain. Itu kita faham. Ketegasan itu kerja dia. Dia tegas, itu hak dia. Cuma takabur tak boleh ada dalam tu. Siapa salah? Saya tak pernah salah. Kamu yang salah. Habis. Itu hancur. Ni dia kata lah. Kemudian apa? Dengki. Tak boleh lari sifat dengki. Dah dia rasa hebat. Tak boleh dia tak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Dan berlemah lembut pada memberi nasihat. Itu sebab kalau kita tengok, ni semua barah penyakit. Barah penyakit. Itu sebab kalau kita tengok realiti dalam kehidupan kita, orang individu cara individu, kampung cara kampung, orang yang peringkat kumpulan cara kumpulan, orang organisasi cara organisasi. Bila ada sifat ni tuan-tuan, bila rasa dia hebat, maka habis segala-galanya. Sebab kalau kita tengok dalam contoh dalam negara kita ni, kalau kita tengok ni, kita teringin nak tengok semua orang Islam bersatu. Tapi kalau kadang-kadang kita tengok balik, kenapa nak jadi pecah? Pasal ni, kalau tak ada sifat takabur, itu boleh bernama bersatu. Tapi oleh kerana ada sifat ni, rasa kita hebat pada orang lain, habis. Ni benda-benda yang penting ni agama. Benda ni yang nak boleh kontrol agama ni. Kalau tak ada agama, takkan boleh bertaut. Sonok kita dengar dulu penyatuan ummah. Alhamdulillah, sonok. Dah lama kita bersengketa. Puluh tahun. Zaman lagi cicit lagi lah tahu lah. Macam seolah macam air dengan minyak. Bila jadi penyatuan rumah tu, Allah, sonoknya, syukurnya kita tengok orang Islam boleh bersatu. Tersungguh ada realiti nikmat Tuhan bagi. Kita tengok waktu mula-mula bersatu, berapa banyak orang titik air mata. Dulu hak yang tak boleh campur, dulu itu sejarah hitam kita. Tapi Allah Ta'ala bagi nikmat, Tuhan bagi kita kalah. Di sebalik nikmat kalah tu, Tuhan bagi nikmat perpaduan. Allah Akbar. Jaga sungguh bila seronok, boleh kawan kancing lah. Tapi bila tengok-tengok balik, nak jadi balik, Allah sedih tengok. Tak, pasal apa? Sebab tu lah kita ni. Sebab kita rasa kita ada di antara kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita semua sama-sama rasa, nak hebat apa? Kamu pun saudara aku, kamu pun seagama dengan aku. Habis. Buang semua tu tuan-tuan atas dasar Islam. Itu yang kita dah. Udah jenuh dah kita daripada sudut. Apa yang telah Allah Ta'ala ajar kita, hasil daripada kita tak bersatu, maka jadi tak habis Allah Ta'ala bagi urusan kita ditakbir oleh orang lain. Kita tahu kesusahan tersebut. Maka itu sebab kita nak faham, kita bina persatuan tersebut atas dasar agama. Tidak ada kepentingan lain.
Bagi kita, perkara-perkara yang lain itu hanya bersifat keduniaan, tapi matlamat utama kita ialah untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap masih ada lagi orang-orang yang jujur, orang yang beramanah, orang yang benar-benar ikhlas niatnya untuk sama-sama kita bersatu. Kita tak nak dah perpecahan. Kita nak biar orang Islam ni semua bersatu. Tak nak dah ada puak-puak. Satu semua. Hadaf utama kita ialah untuk meletakkan Islam tu nombor satu. Tak ada kepentingan lain. Kita tak ada nak buat kerja lain saja. Kita nak cari redha Allah Ta'ala ni. Sebab kita tahu kat dunia ni dah lama pun kita hidup. Cuma kita tak esok Islam yang kita tinggalkan ini dapat diwarisi oleh anak cucu kita dengan bagusnya. Kemudian, dan ketahui olehmu bahawa sebenarnya ubat membesar diri itu bahawa mengetahui manusia. Gagal meninggalkan dengki dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riak. Maka rantaian daripada sifat takabur ni susah nak jadi orang lemah lembut. Kemudian susah lagi nak meninggalkan riak. Betul ya? Dah dia besar diri. Kalau cakap pun cakap lebih kurang kan? Susah. Sedangkan kita disuruh berlemah lembut dalam kita menegur, dalam kita beri nasihat, lemah lembut perkataan. Susah nak meninggalkan riak untuk menunjuk-nunjuk dia hebat. Kita nak diperlihatkan kehebatannya. Allahu Akbar. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Mudah cakap, habis tersimpan semua. Oleh kerana sifat besar diri ni terhimpun pada dia lagi bawah-bawah ni semua, rangkai-rangkai penyakit kata. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan akan dia. Maka tak ada lah kelakuan yang baik melainkan semua kelakuan-kelakuan yang mazmumah yang akan yang diguna dalam hidup dia. Punca dia daripada membesarkan diri. Dan ketahui olehmu bahawa sebenarnya ubat membesar diri itu bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Yang dikatakan sini bahawa ubat macam mana nak buang sifat besar diri. Tak ada dah ubat melainkan engkau mengetahui hakikat diri engkau sendiri. Dan bahawasanya daripada sudut asal usulmu, maka dia kata, dan bahawasanya permulaannya air mani yang binasa, gemuruh sifat dia. Dia suruh tengok balik asal kamu tu. Ini ubat yang paling mujarab. Yang kamu rasa nak hebat hari ni, yang kamu nak belagak sangat hari ni, yang kamu rasa nak sombong sangat hari ni, kamu ni datang daripada mana? Itu bahasa mudah ni. Yang kamu nak act sangat, nak sombong sangat, nak belagak sangat, kamu datang dari mana ni? Datang daripada setitis air. Itulah kamu. Lepas tu sifatnya apa dalam ni disebut gemuruh. Dan itu punca kamu mula daripada setitis air. Usaha hebat manalah setitis air. Itu setitis air mani. Kata guru saya, air mani kalau jatuh atas lantai, siapa pun tak ada. Itulah kita. Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala daripada setitis air mani, lelaki dan perempuan, jadi kita. Itu pun kamu nak belagak ni. Maka kata dia, kesudahannya bangkai yang keji. Dalam kitab ni, penulis boleh bangkai. Kasol, saja. Mana boleh orang panggil bangkai? Memanglah orang tak panggil bangkai, orang panggil mayat. Tapi hakikatnya sama dengan bangkai. Orang tak panggil bangkai orang. Pasal apa? Kita ni bangkai tu sebab lepas meninggal tanam, tak ada orang simpan lama-lama busuk. Tapi dia bubuh bahasa bangkai ni pasal apa? Anak bagi sedar ke diri. Tu sebab ilmu tasawuf ni ngaji, dia bagi bahasa nak taram dalam ni. Dalam ni tak boleh lembut-lembut. Banyak suruh lembut. Bangkai, dia sedar. Kesudahan kita esok tu lah dia. Datang daripada setitik air, ujungnya esok bangkai. Kasok kawan. Tu bagi bahasa. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tai. La ilaha illallah. Antara tu hidup dengan mati tu nanti tanggung tai. Kuluh. Hebat sangat. Tanggung tai kuluh. Agak lah. Muka comel ke, handsome ke, pangkat besar. Tai juga. La ilaha. Tengok dia bagi bahasa gelap kita, apa tahu. Sombong. Dia
tidur dengan tai, masuk surau dengan tai, ngedung orang pun tai. Ni tu. Mana pernah orang kantung ni. Bawa keluar. Tu dia kata. Dan ia pada antara demikian itu menanggungkan tai. Dan bahawasanya asal ketiadaan kemudian dijadikan akan asalnya daripada tanah, daripada tak ada kepada ada. Asal kejadian kita daripada Nabi Adam yang dicipta daripada tanah, kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah. Kita ni daripada setitik air, daripada setitik air jadi segumpal darah, kemudian daripada segumpal darah jadi seketul daging. Dan tiada ada baginya pendengar. Kita ni setitik, tengok daripada setitik air jadi gumpal darah, jadi daging. Kemudian lahir kita atas muka bumi, tidak ada pendengaran lagi. Kemudian tidak ada pengetahuan. Lahir atas muka bumi dulu, jangan kata tahu apa-apa pun tak tahu. Yang tahu menangis je, berak mak basuh, makan mak suap, datang boleh je, surat pedang pun tak ada. Allahu Akbar. Kalau kita penuh ni balik, Allah, tak ada apa. Apa yang macam mana kita boleh belagak hari ni? Sedangkan aku dulu tak ada apa, datang tak bawa apa pun tak tahu. Tiba-tiba hari ni boleh ada sifat tu. Dia nak suruh bawa ke situ. Ni dia gajar kita untuk sedar diri. Kemudian dia kata tak ada pengetahuan dan tiada penglihat dan tiada hidup dan tiada kekuatan. Waktu mula-mula dulu asal tak hidup, Allah Ta'ala bagi hidup. Lahir-lahir tak ada kekuatan, nerap-nerap lah, mangkak lah, orang suap-suap makan, entah racun, entah apa pun tak tahu, makan, tak ada pun, kekuatan tak ada. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Udah tak ada tu, siapa yang bagi jadi baik? Daripada tak ada kekuatan, ada kekuatan. Daripada tak ada penglihatan, boleh tengok. Daripada tak ada pendengaran, boleh dengar. Daripada tak ada akal, boleh fikir. Mana baik, mana buruk, mana najis, mana bukan najis, mana elok, mana tak elok. Tu siapa hak bagi? Allahu Akbar. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit pula dah. Dah kata hebat mana kamu, sakit tak terlawan juga. Jangan cakap lain, sakit perut pun tak terlawan. Kamu dah besar ni kan, lawanlah sakit perut. Tak boleh, besar dah belagak lah. Hidung sumbat pun tak terlawan. Sumbat hidung keluar, kata hebat. Sakit perut tengah malam, jamban juga jari, tahan lah, dah kamu hebat sangat. Tertahan. Penyakit tak disebut di sini apa disebut dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. Terkadang sakit dia dengan tergagah, tahan pun sakit, mana boleh buat dah tu, sakit nak buat macam mana, tak terlawan. Dan lapar dia dengan tergagah, lapar juga sombong, lapar cari nasi juga, tak payahlah makanlah sombong tu, tak boleh, nasi juga. Roti sana tak juga, sombong roti sana nak makan. La ilaha illallah. Dan dahaga ia dengan tergagah. Sang ayah juga dahaga dah. Dahaga hebat sangat. Janganlah minum ayah, minum tak kabur kamu, tak boleh. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil akan dia. Dan kadang-kadang nak tahu benda tu apa dia sangat, tak boleh, tak dapat. Pasal apa? Tak ada kekuatan, lemah. Nak tahu tapi tak tahu. Ataupun kadang-kadang nak ingat satu benda, ya Allah, apa benda ni, tak teringat-ingat. Dah kamu hebat sangat, ingatlah. Tak. Kalau Tuhan tak bagi ingat, tak teringat ni kita. Kunci pun tak tahu letak mana. Ilaha illallah. Kunci kereta kan? Habis kereta rumah kalau kabut, kunci kereta ni pasal. Bukan kereta baru pun, kereta 10 tahun dah. Kunci abah mana? Tanya anak habis kereta, entah. Bini pula kerja masa, mana kunci lah? Satu rumah kayu. Ingatlah, tak teringat kunci kereta tu. La ilaha illallah. Lepas tu apa? Mengendaki ia akan lupa sesuatu, maka ingat dia akan dia pula dah. Ada benda yang kalau boleh tak nak ingat-ingat, tapi hak tu lah yang teringat. La ilaha illallah. Dah kamu hebat, lupakanlah. Tak terlupa. Ya Allah Akbar. Kita kadang-kadang orang sebut, aku kalau boleh tak nak ingat. Memang kalau boleh tak nak ingat, buang, tak boleh. Yang nak lupa tu ingat saja. Tu je lalu dalam hidup ni.
apa tu? Itu maknanya kamu tu lemah. Kalau kamu hebat, kamu boleh buat lah sifat lupa tu. Jangan teringat-ingat. Tak boleh. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa akan dia. Allahu Akbar. Ingat. Mana lagi letak ni dah. Tak teringat. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat akan dia. Udah benda tu tak seronok. Benci, tapi bagi manfaat pula. Kalau boleh benci ni tak nak langsung. Ya? Rupanya hak benci tu lah datang manfaat pula. Sebab bukan kamu yang buat, Allah Ta'ala buat. Macam makan ubat. Benci makan ubat, tapi telan juga ubat tu pasal apa? Sebab hasil daripada makan ubat itu asbab kepada kesembuhan. Benci pada operation, pergi juga operation. Siap bawa lagi duit ke doktor, suruh toreh pun kita. Benci benda tersebut. Toreh lah doktor. Pasal apa? Sihat. Benci pada dia tapi manfaat. Dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat akan dia. Pula dah nak satu benda, rupa-rupa hak kita nak tu buruk pula bagi kita. Pula dah tak boleh nak kontrol kita ni. Memang semua benda tak boleh kontrol. Pasal apa? Sebab bukan semua milik kita. Kemudian kesudahannya mati. Pompa cerita, hebat-hebat sombong-sombong, lah mati. Mana hebatnya kita? Allah akan rupanya tak ada apa, tertipu di hidup kita sebenarnya. Itu hakikat dia. Sebab bila kita renung step balik, Allah tak ada apa pun hidup ni. Hak yang kita susah, hak yang kita buat benda tak patut buat, semua disebab kejahilan kita. Tak tengok realiti apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Maknanya kita banyak menghabiskan masa pada benda-benda yang Allahu Akbar, tapi menyebabkan kebinasaan kepada kita pada hidup akhirat. Kemudian dia kata di sini, kesudahannya mati, udahlah mati satu hal. Kemudian apa? Dihisap pula. La ilaha illallah. Udah mati, Tuhan timbang pula kita buat. Maka jika ada ia daripada isi neraka, Allahu Akbar, dia kata, kalau timbang-timbang esok, banyak rupanya salah kita. Jadilah dia kata, andainya kita ni esok, tadinya masuk neraka. Tengok dia kata ni ayat dia. Maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Habis bahasa, habis larang bagi kau punya bahasa. Masa hebat kan, masa sombong sangat kan. Esok tuan timbang-timbang pum, dia masuk neraka. Sekarang kata, kalaulah kamu masuk neraka, anjing dan babi itu lebih baik daripada kamu. Allah Akbar. Pasal apa? Anjing dan babi tak masuk neraka. Anjing dan babi esok Tuhan tak tanya. Kamu esok Tuhan tanya, dan kamu betul boleh masuk neraka, tapi salah, masuk neraka. Maka itu yang dimaksudkan kerana apa? Anjing dan babi itu lebih mulia. Kejut kita semua. Memanglah kat dunia ni burak, kita sebut babi apa tu kan. Dia memang haram pada syarak. Tapi kita ingat, walaupun nama ni nama ni haram dari syarak, tapi nama ni esok tak masuk juga, tak masuk neraka. Kita esok yang kata mulia ni, kalau benar tak apa, boleh masuk syurga, alhamdulillah. Kalau sebaliknya, Allahu Akbar. Maka dia kata kat situ, itulah yang lebih hina kan. Maka sesungguhnya anjing dan babi itu lebih baik daripadanya. Maka kerana apa membesarkan dia akan dirinya. Jadi kalau kamu dah faham tu, maka apa pentingnya? Apa lagi yang kamu nak besar tadi kamu? Dan dia hamba yang hina, yang lemah. Sedangkan kamu ni hamba yang hina dan lemah. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Pak Babu something hero gila punya. Tidak biar orang basuh sendiri juga. Tengok dia bagi tu, nak bagi semua sedar balik. Kalau mulia semua lah orang basuh, tak ada siapa nak basuh lah. Dan menanggung ia akannya selama-lamanya. Dan menanggung ni najis ni selama-lamanya. Tidur dengan dahi, masuk surau dengan dahi, gemuk dengan dahi, tak pisah. Itu pun dia kata macam mana boleh ada sifat semua. Wallahu a'lam. Itu dan rahmati Allah sekalian. Itu pembahasan kita dalam bab sifat takabur. Semoga apa yang kita baca pertama berikan gambaran asas kenapa kita perlu menjauhi sifat takabur, dan kita berusaha macam mana nak buang sifat tersebut dengan kita
kita mengingat akan ubat-ubat yang telah diberi oleh benar tadi. Benar balik diri ni. Apa benda yang kena besar? Tak ada apa pun. Aku pun tak ada apa. Yang ada ni semua milik Allah Ta'ala kata. Dalam masa yang sama kita minta kekuatan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan aku di kalangan hamba-hamba-Mu yang tawaduk. Aku orang yang boleh merendahkan diri. Maka ni itu sebab Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan bahawa untuk latih diri ni macam mana ada sifat rendah diri, ialah memandang setiap sisi kehidupan kita yang kurang dan kita yang lemah. Kena ada sifat tersebut. Kata yang pertama, bila kamu jumpa orang yang seagama denganmu tetapi lebih berumur daripadamu, katakan pada dirimu, sesungguhnya engkau wahai orang tua terlebih dahulu beribadah pada Allah Ta'ala, sedangkan aku baru nak ibadah. Jadi maknanya kita akan rasa orang tu lebih hebat pada kita. Orang tu lebih hebat pasal dia lebih dulu sembahyang pada kita. Kita baru nak bulan ibadah. Jumpa pula orang yang lebih muda daripada kita, kasihi mereka, sesungguhnya mereka masih muda, mereka tak ada dosa, sedangkan diri kita penuh dengan dosa. Allahu Akbar. Kata kita jumpa dengan binatang, apa yang kita nak kata? Katakan sesungguhnya engkau wahai binatang, sampai masa ketika esok bila mati, tapi Tuhan tak akan tanya tentang apa yang kamu buat. Sedangkan esok bila aku mati, Tuhan akan tanya apa yang aku buat atas muka bumi. Binatang, walaupun dia binatang, tapi cerita dia macam mana pun hidup dia esok, dia mati, Tuhan tak tanya dia buat apa. Ni hak kita rasa mulia pada binatang ni. Esok kita mati, Tuhan tanya. Maka kita lebih teruk daripada binatang. Bila jumpa pula orang yang bukan seagama dengan kita, puji Allah Ta'ala sebab bagi hidayah Islam pada kita, dan doa pada Allah Ta'ala, moga-moga kau juga ikut dapat hidayah. Maka ni antara contoh sisi pandang dalam hidup. Semua yang kita pandang, kita yang kurang. Kita tak akan dapat melihat kelebihan diri kita. Maka inilah antara benda yang kita nak didik diri kita. Setelah kita benar-benar mengetahui betapa bahayanya sifat takabur berdasarkan apa yang telah kita baca dalam ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mati ada apa-apa soalan? Kita ada 2 part ni dalam part. Ya, silakan. Macam sifat takabur ni, dia boleh merosakkan amalan kita. Kemudian bagi satu, kalau nak ikut akal kita lah, takabur tu satu benda yang tak elok lah. Tapi dia ambil sebagai nama dia juga. Salah satu nama yang kita tengok dia. Semua takab dia. Adakah sifat takabur tu boleh merosak amal kita? Confirm boleh rosak. Pasal tak boleh masuk syurga. Maknanya lenyap amalan lain. Maknanya kita buat amalan-amalan lain, tapi dengan adanya sifat takabur, lebuh belaka. Kita tengok bahasa mudah sini lah. Bayangkan iblis, bukan sikit punya hebat. Dia daripada jin, ibadah sampai tak dia boleh duduk dalam malaikat. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, dia jadi guru malaikat. Dia tukang doa kepada malaikat. Kalau ikut, banyak baik tu dengan ibadah apa semua. Tapi lah dia anak. Pasal apa? Tu je. Lebuh habis yang kata. Nampak? Itu syaitan. Nampak kita? Kita banyak mana baik tu, semayang banyak mana, ada pula sifat takabur. Boom. Itu sebab kata para Imam Ghazali dalam bab menyatakan semayang, macam mana kau sujud pada Allah Ta'ala sedangkan dalam dirimu ada sifat takabur? Satu benda yang tak pelik, kamu sujud pada Tuhan, dalam ni takabur dia lagi. Perlakuan kamu tu tak melambangkan apa. Patutnya bila kamu sujud, apa yang kamu rasa? Tak ada apa, hina, sujud. Tapi dalam keadaan sujud, ada lagi sifat takabur. Itu kata Imam Ghazali itu najis. Kena buang najis tu, supaya sujud tu sama, hamba sungguh. Allahu Akbar. Tu yang nombor tahap tu kan. Sembayang, takabur tu. Tak pelik tu. Kan semua sujud pada Allah Ta'ala, ada lagi takabur. Mana bukan kata ada tak sembahyang, tak, tetap kena sembahyang. Cuma kita nak kena kawan, ada ilmu macam mana nak buat. Sehingga kita rasa sujud ni tak ada apa dah ya Allah. Memang hina sungguh aku ya Allah. Tak ada apa dah, kosong. Tahap tu. Kemudian kenapa sifat takabur diletak kepada nama Allah Ta'ala? Itu sebab disebut Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala dengan sifat dia yang maha besar. Maksud mutakabbir yang maha besar dengan maksud dia milik segala-galanya. Bila kalau dia milik segala-galanya,
tak timbul persoalan itu benda buruk dan baik. Faham? Kita hanya di masalah bukan milik kita letak diri itu buruk lah. Dan dia layak untuk membesarkan diri dia. Kama asnai ta'ala nafsik, sebagaimana engkau puji diri kau sendiri. Kita tak tahu, kita hanya puji alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Hakikat puji siapa tahu? Siapa pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui hakikat puji bagi diri dia. Sebab dia maha besar, dia maha hebat. Maka sifat takabur kepada Allah Ta'ala itu satu sifat kemuliaan, bukan satu sifat kehinaan. Sebab kalau nisbah kita, satu sifat yang hina pun takabur tu. Nampak ke dia gap di antara Khalik, pencipta dan makhluk. Pada sifat kita tawaduk, memang itu sifat hamba. Sifat Tuhan, dia sifat yang membesarkan diri dia sebab dia maha besar. Maka itu maksud kesempurnaan, kemuliaan sifat ketuhanan. Itu sebab Allah Ta'ala kata, siapa yang ambil hak aku, aku lempar dia dalam neraka. Sebab itu sifat aku, kata Allah Ta'ala, bukan sifat kamu. Maka itu nak menunjukkan tentang kemuliaan sifat yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi itulah sama-sama kita minta dan mohon kepada Allah Ta'ala agar sentiasa memimpin kita. Yang penting niat kita. Ya Allah, kita dengar malam ni pertama niat ikhlas sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Aku tak ada sifat ni, ya Allah, bantu aku ya Allah. Kemudian kita usaha cari ilmu, cari jalan bagaimana nak latih jiwa ni untuk didik macam mana nak rendah diri. Banyakkan selawat, ni semua ubat-ubat dia. Banyakkan istighfar. Bila kita sentiasa ingat Tuhan, maka Allah Ta'ala akan bantu kita untuk jadi orang baik. Sebab kata Nabi SAW, man yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din. Bahawa siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia orang baik, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dengan agama. Maka salah satu daripada wasilah nak dapat faham agama ni dengan kita mendalami ilmu. Itu sebagai satu asbab. Kefahaman Allah Ta'ala akan bagi. Itu milik Allah Ta'ala. Kefahaman milik Tuhan. Tuhan boleh bagi siapa yang dia tak. Cuma kita berusaha dan ikhtiar macam mana jalan untuk dapat kefahaman. Ini tuan-tuan berahmati Allah sekalian. Untuk yang terakhirnya, di saat hari ini mungkin kita dah rasa seronok, dah bebas, tapi kita jangan lupa tentang apa yang telah Allah Ta'ala uji. Kita masih belum terlepas dengan ujian ni, tuan-tuan. Cuma bahasa mudahnya, saya nak bagi seronok ni. Supaya jangan jadi gila. Lama terburuk. Bila kita ingat, ni salah satu nikmat bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, doa-doa pendinding yang kita amalkan sebelum daripada ni jangan tinggal. Kita dah baca itu doa yang Nabi ajar, pendinding harian, Bismillahirrahmanirrahim. Baca, niat untuk menghidupkan sunnah Nabi, ikut. Sebab Nabi baca, kita nak baca. Selain daripada kita minta Allah Ta'ala pelihara kita dalam bentuk umur, paling kurang kita sebut itu subuh 3 kali, asar 3 kali, hari-hari, tuan-tuan. Kemudian kita dah hari itu kita dah ulang kaji, baca tiap-tiap isti'azah. Tiap-tiap kita nak masuk tempat-tempat baru, tuan-tuan nak pergi pasar, tuan-tuan nak masuk kedai, kita tak tahu apa yang ada, benda yang tak nampak, tuan-tuan. Nabi ajar pada kita sebelum wabak lagi, sebelum ada hujan. Tapi Nabi dah ajar sifat orang beriman ni, dia kena ada pendinding. Kita tak nak ada benda, kita kadang-kadang yang zahir pun tak nampak, tambah yang batin, yang tak dapat dilihat. Siapa yang boleh jaga? Allah Ta'ala jaga. Itu sebab kehidupan orang beriman ni, dia kena ada pendinding. Itu sebab Nabi tinggalkan kita pendinding tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Itu adalah pendinding yang paling hebat. Tak ada dah pendinding yang boleh tampil. Walaupun ada doa-doa lain yang ulama tulis, tak apalah, cuma cerita itu yang Nabi tinggal, pendinding. Kemudian pendinding yang khusus ni, kita masuk mana-mana tempat. Tuan-tuan pergi hutan, tuan-tuan masuk kedai, tuan-tuan pergi disco, pergi market, tuan-tuan tahu apa yang ada dalam tu, tak tahu. Baca isti'azah yang kita baca tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca, masuk. Yakin bahawa tak ada orang yang boleh jaga melainkan Allah Ta'ala. Sebab kata Nabi, mana-mana orang yang baca doa tersebut, dia masuk pada tempat tersebut, tidak ada satu kemudaratan yang akan menimpa dia sehingga dia keluar. Maknanya dia masuk tempat tu, tak ada benda hak mudarat yang boleh ganggu dia. Sama ada yang zahir maupun batin. Cuma kita niat amal ni untuk kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jangan tinggal. Yang dah sonok-sonok lupa dah doa. Jangan gitu Jadi setakat tu. Ya, sir. Tadi tentang sifat umum dia kan. Kita selalu berjumpa dengan manusia ni, kita risau lah.
Dan tu kita pergi satu tempat ataupun kita pergi satu rumah yang ada orang, atau kita pergi hutan yang sudah menetap dekat. Ada pendapat macam kita kena bagi salam dulu. Salam alaikum. Jadi yang itu ada kaitan antara sifat sombong macam kita dengan makhluk yang kita tak nampak pun kita pergi. Dia antara benda setiap apa itu di antara adab. Sebab disebut mana-mana dunia ni, alam ni tuan-tuan, tak mana-mana tempat ada penghuni dia. Satu benda yang kita kena iktiraf. Jangan ingat kita je. Tu orang tu pesan jangan buat lebih kurang. Betul lah. Cuma penerangan tu kena jelas. Apa maksud ada penghuni tu? Maknanya ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala lain yang hidup. Maka kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Maka sebab kalau kata kita sebut di antara adab, jangan kata kita tempat lain. Kita rumah kita tinggal 4 hari pun, contoh 4 hari kan, ataupun lebih daripada 3 hari, maka kita masuk pun, maka di antara adabnya memberi salam. Maka antara lafaz dia sebut, boleh tak ada sebut Assalamualaikum, ataupun kata para ulama, bolehlah kita nak sebut ataupun dengan lafaz Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Maka kita ucap salam tu khusus hanya kepada hamba-hambanya yang soleh. Maknanya kalau salam tu sampai pada siapa? Kalau jin yang seagama dengan kita. Yang sampai pada siapa? Sampai pada malaikat. Mana hak buruk tak sampai? Itu di antara ni. Sebab dia sama je. Kita pergi mana-mana tempat pun, contoh, boleh tak kalau hutan? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Kalau kita pergi hutan, kita masuk hutan sebelum tu Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Boleh. Ada hutan, ada penghuni. Kata jin Islam. Sebagaimana manusia ada yang kufur, maka jin pun ada yang beriman. Maka itu di antara adab. Tapi walaupun tak boleh, tapi itu antara adab lah. Eloklah kita buat. Kita boleh bagi salam. Dalam masa yang sama kita juga memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala dengan doa yang kita baca tadi. Tapi kalau dulu kalau tengok, itulah kenapa masuk hutan baca. Itu antara dia, antara benda adab yang diajar oleh agama, benda-benda yang terbaik. Hari ni orang tak heran ikut dah. Air terjun pun, memang air terjun tu tempat orang mandi, tapi air terjun tu pun ada penghuni dia. Buat suka hati, orang tu udah kena pelik-pelik. Jadi bukan kita kata makhluk tu beri mudarat. Biasa macam kita hakikat, kita dah pergi rumah orang buat lebih kurang, orang suka tak? Jadi itulah benda. Jadi peringat. Kita kena peringat. Laut, ni semua tempat-tempat yang kita tahu ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu di antara adab yang diajar oleh agama. Setakat itu saja untuk malam ini. Kita tak komen kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi'a ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-du'at wal mujahidin. Allahumma ihfaz biladana min al-ghala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyraful khalqi sayyidina Muhammad. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.